Selamat pagi dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Puan Hajah Aina. Hari ini saya dan rakan-rakan akan membentangkan tugasan 2 bagi BMM di 1104 Kesusasteraan dan Kebudayaan Melayu. Baiklah, terlebih dahulu kami akan memperkenalkan diri. Dan pertama sekali saya Felicia Minggu. Saya Jasnita Lalun George. Saya Valeri Ulan Gomi. Seterusnya, soalan tugasan yang telah diberikan adalah kritikan sastra adalah disiplin ilmu yang bertanggung jawab untuk menganalisis dan membuat penilaian terhadap kandungan karya sastra, sama ada novel, cerpen atau puisi. Berdasarkan pernyataan di atas, Anda dikehendaki mengaplikasi salah satu asas-asas kritikan sastra yang Anda telah dipelajari dalam cerpen Harga Diri dalam lembaran 1. Hasil kritikan tersebut hendaklah dipersembahkan dalam masa 30 menit. Persembahan hendaklah berbantukan teknologi digital. Seterusnya, beralih kepada isi kandungan. 1.0 adalah pengenalan dan 2.0 fungsi kritikan kesusasteraan, 3.0 tema, 4.0 kritikan yang terdapat dalam cerpen, iaitu terdapat 2 kritikan, iaitu kritikan sanjungan dan kritikan teguran. Dan akhir sekali, 5.0 iaitu rumusan. Baiklah, saya akan teruskan dengan 1.0 yaitu pengenalan. Kesusasteraan Melayu tradisional merupakan karya-karya yang telah diwarisi secara turun-temurun, disebarluaskan melalui lisan. Manakala kesusasteraan Melayu modern disebarkan melalui lisan dan tulisan. Perkataan kesusasteraan terbentuk dari perkataan Sanskrit. Sastera membawa maksud huruf atau buku yang indah. Sas bermaksud mengajar atau memberi tunjukan, manakala tra bermaksud alat mengajar. Su dikatakan membawa maksud indah, baik dan lebih faedah. Kesusasteraan membawa maksud buku-buku yang indah bahasanya dan baik isinya. Menurut Hashim Awang pada tahun 1985, kritikan kesusasteraan bermakna suatu usaha untuk menilai hasil karya seseorang sastrawan dengan alasan yang kukuh dan bersistematik dalam memperkembangkan sesuatu yang baik, kerana pengkritik mesti membuktikan sama ada status karya tersebut bermutu atau tidak bermutu. Selain itu, kritikan sastra juga merupakan cabang pengajian yang berhubungan dengan hal-hal mendefinisi, mengelas, menghurai, dan menilai karya kesusasteraan. Kritikan sastra juga merupakan satu usaha mempertimbang dan menilai karya sastra secara jujur dan sistematik. Penilaian karya sastra yang dilakukan pula perlulah jujur serta diperkuatkan dengan alasan yang mudah sabah. Kritikan sastra menurut Othman Putih. Hasil pentafsiran pembaca, yaitu pengkritik terhadap karya sastra tertentu yang telah dihayati dengan teliti dan rapi. Menampilkan pengalaman dan pengetahuan pengkritik yang berusaha secara objektif menghuraikan, mentafsir, dan memperjelaskan nilai teks atau karya sastra. Menghuraikan pengalaman pembacanya sesudah menghayati dan memahami sesuatu karya sastra. Pengkritik yang baik dan berwibawa dalam usaha meletakkan nilai sesuatu karya itu seharusnya mengetahui cara penyelidikan puisi dari sudut linguistik pengarang. Dan akhir sekali, sastra dan juga kritikan sastra itu saling memerlukan serta saling melengkapi dalam upaya meningkatkan di samping memartabatkan kesusasteraan bangsa. Seterusnya saya akan teruskan bagi fungsi kritikan kesusasteraan. Fungsi pertama yang terdapat dalam kritikan kesusasteraan adalah membuat penilaian terhadap sesebuah karya. Melalui kritikan, maka akan diketahui kekuatan atau keistimewaan maupun sebaliknya akan sesebuah karya.
di mana pengkritik akan menjelaskan sebab karya itu dianggap kuat ataupun bermutu dan sebab itu dianggap lemah. Fungsi kedua adalah bagi menyedarkan penulis atau mempertingkatkan mutu penulisan, walaupun penilaian pengkritik terhadap sesuatu karya itu dianggap buruk. Namun, pengarang atau penulis lain boleh ambil iktibar untuk mempertingkatkan mutu karya berikutnya. Ketiga, bertujuan bagi merancangkan kegiatan kesusasteraan dengan adanya kritikan terhadap sesebuah karya secara tidak langsung, ia telah mewarnai dan memperkembangkan kegiatan kesusasteraan di tanah air. Keempat, kritikan dapat menghasilkan karya, genre, atau subgenre baru. Hasil daripada polemik atau ketidaksetujuan terhadap sesuatu idea yang akan melahirkan cadangan alternatif. Dan yang terakhir, berfungsi sebagai mempraktikkan sesuatu teori kesusasteraan yang telah dijelaskan hendaklah berasaskan sesuatu teori atau pendekatan yang bertujuan agar kritikan berkenaan tidak tersasar daripada tujuan atau objektif. Kemudian tema bagi cerpen harga diri. Cerpen ini memperlihatkan bahawa harga diri merupakan salah satu nilai yang harus diakui atau dipertahankan oleh setiap individu. Hal ini dikatakan demikian kerana harga diri merupakan komponen yang mempengaruhi motivasi, moral, dan kualiti hidup. Sebagai contohnya, ketika Nisa berusaha mempertahankan maruah dirinya sehingga sanggup kehilangan tangan asalkan maruah dirinya terpelihara. Baiklah, beralih kepada 4.0 kritikan yang terdapat dalam cerpen. Kritikan yang pertama adalah kritikan sanjungan. Istilah sanjungan bermaksud pernyataan rasa kagum atau senang terhadap orang lain. Oleh itu, kritikan sanjungan bermaksud memuji karya dan pengarangnya yang menyelahkan pemikiran Bernas di samping menampilkan elemen dalaman karya yang baik dan menarik. Selain itu, menghasilkan pemikiran yang Bernas. Kritikan sanjungan jelas dipaparkan di dalam cerpen apabila pengarang memberi huraian jelas apabila watak ibu yang menjalankan tanggungjawabnya sebagai ibu dan berniat untuk menjaga anak gadisnya. Ibunya yang berniat untuk menggadaikan nyawa bagi menyelamatkan anak-anaknya daripada kejahilan suaminya. Selain itu, cerpen ini mengandungi keistimewaannya yang tersendiri di mana kita dapat lihat pengarang menghuraikan kebaikan serta betapa besarnya kasih sayang seorang ibu terhadap anak-anaknya, yaitu Nisa, Noni, dan Salmi. Misalnya, ibu bertekad untuk melaporkan jenayah yang dilakukan oleh suaminya kepada anak-anak gadisnya kepada pihak polis. Seterusnya, dia juga telah mengambil tindakan untuk menceraikan suaminya dengan alasan tidak memberi nafkah. Dan akhir sekali, ibunya mengambil keputusan untuk membeli rumah baru di daerah baru bagi melupakan sejarah yang telah meragut dan menyelerakan maruah serta harga dirinya dan anak-anaknya. Berikut merupakan contoh cerpen yang telah dianalisis sebentar tadi. Di dalam dialog ini kita dapat lihat yang ibu berkata kepada Nisa bahawa ibunya akan bergadai nyawa demi melindungi Nisa daripada kejahilan bapanya. Baiklah, seterusnya. Cerpen ini juga menampilkan nilai kemanusiaan yang semakin pudar. Peredaran zaman menyebabkan hilangnya nilai murni sehingga ada manusia yang mengetepikan tanggungjawab demi kepentingan pribadi. Justru, melalui cerpen ini, pengarang telah mengangkat tema hilangnya nilai kemanusiaan seorang bapa disebabkan nafsu yang tidak terkawal. Persoalan yang dibawakan dalam cerpen adalah sifat seorang bapa yang tidak menjalankan tanggungjawab dengan baik dan mencabul kehormatan anak-anaknya.
Selain itu, kita juga dapat lihat masyarakat yang mementingkan diri sendiri. Misalnya, Pak Naib Ahsan yang melarang Ibu Nisa untuk melaporkan kejadian gelap itu kepada pihak polis kerana takut nama kampung tercalar. Dalam cerpen ini, kita dapat melihat ketidakadilan terhadap anak-anak gadis yang telah dicabul kehormatannya dan hilangnya sifat kemanusiaan di antara masyarakat kerana mementingkan diri sendiri. Seterusnya, baiklah, berikut merupakan contoh dalam cerpen yang telah dianalisis dan dihuraikan sebentar tadi. Di dalam dialog tersebut, terdapat kejadian di mana cubaan pertama yang dilakukan oleh ayah Nisa untuk mencabul dia. Dan yang kedua adalah dialog di mana Pak Mat dan Pak Naib Ahsan mengatakan takut untuk melaporkan perkara tersebut kepada pihak polis kerana takut akan malu keluarga mereka. Selain itu, Pak Naib Ahsan mengatakan yang sekiranya hal tersebut heboh masuk surat khabar, television, dia takut bahawa itu akan mendatangkan malu besar kepada kampung mereka. Baiklah, seterusnya. Saya serahkan kepada Valerie. Terima kasih Felicia. Saya akan meneruskan dengan 4.2 yaitu kritikan teguran. Sebelum menerusi lebih lanjut, marilah kita mengenal apa itu kritikan teguran. Kritikan teguran memperlihatkan kekuatan dan kekurangan sesebuah karya sastra oleh pengkritik. Pengkritik akan melihat kepada keseluruhan karya dan membuat kritikan melalui kekuatan dan kekurangan karya tersebut. Kritikan teguran membolehkan pengarang mengambil tindakan dalam menghasilkan karya yang lebih baik pada masa hadapan. Tokoh terawal yang penting dalam kritikan teguran adalah Amiduddin Baqi yang memperlihatkan perkembangan kritikan kesusasteraan Melayu. Beliau telah melakukan kritikan terhadap novel Korban Kesucian karya Christmas. Dalam kritikannya, beliau telah menyatakan tentang plot cerita bergerak seperti aliran sungai hingga tidak dapat ditentukan pendirian watak-watak dalam novel tersebut. Malah, beliau juga mengkritik penggunaan gaya bahasa yaitu bahasa Inggris dan menyarankan beberapa cadangan untuk memperbaiki karya tersebut. Jadi, kritikan teguran adalah mengkritik karya dari aspek kekuatan dan kelemahan. Seterusnya saya serahkan kepada Jesnita. Baiklah, kritikan teguran bermaksud mengkritik dan memberi peringatan secara ikhlas. Oleh itu, kritikan teguran praktikal kerana pengkritik melaksanakan tulisannya dengan lebih berimbang, menyatakan keistimewaan, kekuatan sesebuah teks dan serentak menunjukkan kekurangan. Tokoh terawal dan penting dalam kritikan teguran ialah Amiduddin. Apabila beliau menulis artikel yang berjudul Pandangan Seorang Penuntut Tinggi Kita tentang sebuah buku Melayu utusan zaman 12 Jun 1949, Amiduddin Baqi melaksanakannya sewaktu mengulas novel Korban Kesucian oleh Christmas terbitan utusan Melayu. Antara lain, beliau menegur plotnya yang dikatakan bergerak seperti aliran sungai yang tidak dapat menentukan letak kedudukan, serta pendirian watak-watak serta gaya bahasa Christmas yang terlalu dipengaruhi oleh bahasa Inggris. Menurut Sejarah Kesusasteraan Melayu Jilid 2, 1990, 408, perkara yang agak ketara dalam kritikan Amiduddin Baqi adalah sikap intelektualnya, dan jika dibandingkan dengan kritikan tulis Melayu pada 1935 itu, ternyata beliau tidak dipengaruhi emosi dan sentimen serta tidak mengecam pengarang seperti kritikan anak negeri terhadap Abdullah Munshi. Tulisan Amiduddin Baqi itu juga jagat kritikan tanah air memperoleh landasan yang lebih kukuh dan mantap setelah melalui suatu era yang agak syarat dengan tulisan kritikan yang ekstrem, menyanjung dan atau mengecam.
Seterusnya saya serahkan kembali kepada galeri. Baiklah, saya akan teruskan dengan kekuatan cerpen harga diri. Antara kekuatan yang terdapat dalam cerpen harga diri adalah penulis cerpen menulis dengan sangat berani untuk tujuan mengangkat martabat kaum Hawa di mata masyarakat. Seperti yang kita telah tahu, penulis ingin menyatakan bahwa seorang kaum Hawa tidak boleh dipandang sebagai insan yang lemah dan dianggap hanya bergantung penuh kepada kaum Adam sahaja. Misalnya, dari cerpen kita melihat bahwa Ibu Nisa dikatakan telah membeli rumah pertama mereka dengan hasil jualan nasi lemak yang dibuatnya sendiri tanpa dibantu oleh suaminya. Selain itu, setelah suaminya berjaya dipenjarakan dan bercerai dengannya, dia juga telah membeli rumah baru di daerah yang jauh dari rumah pertama mereka beserta dengan ketiga anak perempuannya. Dua situasi ini dengan jelas membuktikan bahwa seorang wanita yang dianggap sebagai insan yang lemah juga mampu menampung hidupnya sendiri walaupun tanpa keberadaan suaminya di sisi untuk membantunya. Jelaslah bahwa penulis ingin membuka mata masyarakat terhadap ketabahan dan kemampuan seorang wanita menyerah hidup sendiri tanpa suaminya. Baiklah, berikut merupakan petikan yang kami petik dari yang berkaitan dengan penerangan tentang kekuatan tadi dari cerpen harga diri. Saya akan membacakannya. Ibu menuntut cerai taklik selepas 4 bulan ayah di penjara dengan alasan suami tidak memberi nafkah zahir dan batin selama melebihi tempoh yang tertera dalam taklik semasa nikah di belakang surat nikah. Ibu jual rumah yang menyaksikan coretan hitam keluarga yang dibeli dengan hasil jualan nasi lemaknya juga. Ibu bawa anak-anak pindah ke rumah baru di daerah baru yang jauh dari segala-gala yang pernah meragut dan menyerakkan maruah serta harga dirinya dan harga diri anak-anaknya. Seterusnya, kelemahan saya serahkan kepada Jasmita. Kelemahan cerpen harga diri. Selain mempunyai kekuatan, cerpen harga diri juga mempunyai kelemahannya tersendiri. Kelemahan yang terdapat dalam cerpen harga diri adalah yang dapat kita lihat adalah dari segi watak yang dipegang oleh Noni dan Sagi. Mereka berdua masih terlalu muda dan tidak mempunyai keberanian untuk mempertahankan maruah diri maupun melawan. Tambahan pula, mereka telah diperlecehkan oleh ayah kandung mereka sendiri. Kelemahan lain yang turut ketara dalam cerpen harga diri ini adalah dari segi ketergantungan jalan cerita yang tidak menyatakan kesudahan yang berlaku terhadap Noni dan Sagi selepas pekarangan mahkamah menjatuhkan hukuman kepada sang ayah. Pengarang hanya menyatakan kesudahan yang dihadapi ibu dan 3 anaknya yang kian berpindah ke rumah baru di daerah baru. Namun tidak menyatakan apa yang terpaksa dilalui Noni dan Sagi karena kehormatan mereka yang telah dicabut oleh bapa mereka sendiri. Ini pula merupakan petikan yang kami petik dari cerpen harga diri yang mengatakan hukuman yang dijatuhkan kepada bapa. Saya bacakan petikan pekarangan mahkamah. Penuh sesak dengan orang kampung selama saja ayah mengaku salah atas pertuduhan mencabul kehormatan Nisa dan berogol Noni dan Sagi yang berusia 9 dan 11 tahun. Kemudian pengakhiran cerita yang di mana ibu menjual rumah yang menyaksikan coretan hitam keluarga yang dibeli dengan hasil jualan nasi lemaknya juga. Ibu bawa anak-anak pindah ke rumah baru di daerah baru yang jauh dari segala-gala yang pernah meragut dan menyerakkan maruah serta harga dirinya dan harga diri anak-anaknya. Seterusnya adalah rumusan. Kesimpulannya, terdapat banyak kritikan yang boleh diajukan dalam sesebuah karya yang telah dihasilkan oleh seseorang pengarang. Hal ini dikatakan demikian karena setiap pengkritik mempunyai pandangan dan juga cara berpikir yang berbeza. Namun begitu, kami telah memilih 2 kritikan untuk cerpen harga diri.
yaitu kritikan sanjungan dan juga kritikan teguran. Kritikan sanjungan diajukan adalah untuk bertujuan untuk menyanjung sikap terpuji yang dimiliki oleh watak-watak yang terdapat dalam cerpen harga diri tersebut. Manakala kritikan teguran pula adalah untuk menilai kelebihan serta kelemahan yang terkandung dalam cerpen melalui perwatakan yang dimiliki oleh watak dalam cerpen tersebut. Di samping itu, kelemahan yang ditampilkan juga beserta dengan cadangan penambahbaikan seperti yang dinyatakan tadi. Penulis perlulah menulis dengan menambahkan penulisannya untuk menambah baik dengan menambah bagaimanakah cerita kehidupan adik-adik Nisa yang seterusnya setelah mereka dicabut oleh ayah mereka sendiri. Demikian saja pembentangan dari kumpulan kami. Sekian, terima kasih.